Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Baik. Terima kasih kepada semua yang sudi bersiaran bersama dengan saya dalam siaran langsung dari FB saya bagi menyampaikan atau berkongsi satu tajuk sempena sambutan Hari Kebangsaan kita, Hari Malaysia pada 16 September 2020 ini, selepas 57 tahun kita menubuhkan satu negara baru yang dinamakan sebagai Malaysia ini. Jadi sebelum saya mulakan, saya ucapkan selamat menyambut Hari Malaysia pada seluruh warga Malaysia secara umum dan khususnya kepada yang sedang menonton siaran langsung ini. Suara clear Baik. Kotar clear. Okey. Baik, terima kasih. Baik. Hari ini sebenarnya genaplah 16 September hari ini genaplah lebih kurang 57 tahun sudah selepas kita menubuhkan ataupun pemimpin kita lebih kurang 60 tahun yang dulu berbincang dan menubuhkan satu negara baru yang dinamakan sebagai Malaysia. Dalam perkara 1, Perlembagaan Persekutuan mengatakan bahawa persekutuan ini dinamakan sebagai Malaysia. Baik. Tajuk saya hari ini ialah apa? Malaysia, bumimu ku pijak, langitmu ku junjung. Begitulah lebih kurang, maksudnya diambil daripada peribahasa Melayu. Peribahasa Melayu iaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi ia bermaksud, maksudnya kalau kita duduk di satu tempat, di mana kita tinggal, di mana kita berada, di mana kita berpijak mencari rezeki, di situlah tempat yang kita junjung peraturannya, kita junjung pentadbirannya, kita junjung kecintaannya. Apatah lagi ini sebuah negara yang menjadi tanah tumpah darah kita, tanah kelahiran kita, tanah kita dibesarkan, tanah tinggalnya ibu ayah kita, datuk nenek kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita, dan juga sahabat-sahabat kita. Jadi kecintaan kita sungguhnya kepada negara kita ini adalah lebih tinggi berbanding tempat lain. Kalau kita pergi tempat lain pun, kalau kita merantau, contoh kalau kita pergi belajar, saya di Australia dulu, di situ saya berpijak, di situlah langit saya junjung. Tapi buat sementara waktu sahaja. Sebab dia dikontra balik dengan satu lagi peribahasa apa? Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, baik lagi di negeri sendiri. Jadi apa-apa pun, tempat lahir kita, tempat tanah tumpah darah kita, tempat negara kita itulah yang menjadi tunjang kepada kesetiaan kita, kepada kecintaan kita sebagai manusia dalam konteks moden hari ini. Baik. Hari ini setelah 57 tahun, alhamdulillah kita hidup secara aman, damai dan fairly. Secara asasnya kita juga hidup bersatu padu. Tetapi secara asasnya lah, secara umumnya pada domain awam, ataupun pada dalam domain politik, kita masih lagi berantakan, masih lagi bergaduh, mempunyai dikotomi, pemisahan antara satu pihak dengan satu pihak yang lain. Contohnya dari segi geografinya, masih lagi ada pertelingkahan ataupun pertikaian yang berlaku antara pusat iaitu Kuala Lumpur dengan Sabah dan Sarawak, misalnya Sarawak dan Sabah. Sekarang dah tukar bukan Sabah dan Sarawak, tapi rasmi ialah Sarawak dan Sabah. Itulah sebutan ataupun panggilan rasmi, Sarawak dan Sabah, bukan Sabah dan Sarawak macam dulu lagi dah. Baik. Jadi masalah kita 57 tahun masih lagi belum selesai.
udahlah kita mempunyai masalah ataupun masalah ini tidak bolehlah kita sapu di bawah permaidani, kita kata sweeping under the carpet. Masalah-masalah kita yang ada sebenarnya kita perlu berhadapan. Kita perlu berhadapan dengan masalah-masalah ini dan kita perlu mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang kita ada. Dalam konteks bernegara. Dalam konteks negara kita tak boleh nak mengelakkan masalah ni. Kalau kita elakkan masalah, kita tidak menyelesaikan punca daripada masalah itu, satu hari nanti mungkin kita boleh jadi lebih teruk keadaan kita. Seperti mana yang kita pernah saksikan dulu 13 Mei 1969 adalah disebabkan kita tidak we did not address the real problem pada 13 Mei 1969 sebelum itu. Dan selepas peristiwa 13 Mei 1969 baru kita tahu bahawa masalahnya apa, iaitu kemiskinan. Ya, kemiskinan dan juga identifikasi kaum, ya, berdasarkan pengkhususan kerja. Sebab itulah dasar ekonomi baru digubal dan dilancarkan pada tahun 1971 yang mempunyai matlamat serampang dua mata, iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Jadi itulah saya kata asasnya kita perlu mesti berhadapan dengan masalah dan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam konteks negara kita hari ini. Baik. Saya mulakan, ramai jugalah yang agak kurang pengetahuan tentang bagaimana tertumbuhnya negara kita Malaysia ini. Bagaimana latar penubuhan negara Malaysia ini. Kita lahir di sini, ada ramai yang tak tahu, ada juga anak-anak muda yang khususnya yang kurang arif tentang pernah Singapura ini, itu Singapura yang ada sekarang ini menjadi sebahagian daripada negara kita Malaysia. Tahu-tahu mereka lahir Singapura itu memang dah jadi satu negara yang tersendirilah. Okay? Tapi sebenarnya Singapura itu sendiri merupakan sebahagian daripada Malaysia. Tapi sebelum itu, sejarahnya yang panjang, Singapura itu memang milik kerajaan Melayu, iaitu Kesultanan Johor misalnya. Itu cerita ratusan tahun dulu. Sebelum datangnya Stamford Raffles pada tahun 1819 dan mengambil atau membuat perancangan untuk menjajah Singapura dan kemudian terus mengambil alih wilayah itu dan menjadikan hak milik mutlak British selama-lamanya. Hampir selama-lamanya. Sebab Singapura merdeka pada 1963 kan, selepas itu. Baik. Jadi latar itu ada yang tidak faham atau tidak begitu arif. Oh, Singapura pernah menjadi sebahagian daripada negara yang dinamakan Malaysia ini. Baik. Saya mulakan dengan latar lebih kuranglah pembentukan Malaysia ini. Negara kita Malaysia sebenarnya idea tentang pembentukan satu negara yang bersepadu, satu wilayah yang bersepadu secara umumnya ini sudah muncul sejak penghujung abad ke-19. Abad ke-19 maksudnya tahun 1800 lebih. Lebih tepat tahun 1887. 1887. Kita bentuk Malaysia 1963. 1887 dah ada idea tentang pembentukan satu wilayah yang besar, penyatuan sekitar yang dikuasai oleh British dalam koloni yang besar. 1887 dibincangkan dalam parlimen di London. Dan idea ini dikemukakan oleh seorang pembesar pegawai British bernama Lord Brassey. 1887 ini kali pertama dilontarkan idea tentang penyatuan satu wilayah yang besar. Koloni-koloni British digabungkan. Tapi adakah konsep Malaysia ini baru bermula pada waktu itu? Sebenarnya nama Malaysia itu sudah ada lebih awal lagi daripada 1887. 1887 ini, dia kata konsep iaitu penyatuan koloni milik British, secara keseluruhannya. Tapi perkataan Malaysia itu sebenarnya sudah wujud lebih awal. Lebih kurang 7-80 tahun, iaitu pada permulaan awal abad ke-19 itu, iaitu tahun 1820-an sudah muncul perkataan Malaysia ataupun dalam ejaan Perancisnya M-A-L-A-I-S-I-E, Malaysia. Yang ditulis oleh geografer Perancis. Ada dalam Journal of Southeast Asia, Royal Branch of Asiatic Society, JASBRAS, kita sebut JASBRAS. Dah ada tulis dalam itu. Itu namanya. Tapi konsep penyatuan koloni yang besar itu dimulakan pada 1887. Ya. Itu kali pertama lah 1887. British dah ada dah bayangan untuk menyatukan semua koloni yang ada, iaitu milik dia. Kecuali Burma. Walaupun Burma juga merupakan koloni British di Asia Tenggara, tetapi British tidak
tidaklah menyasarkan untuk menyatukan Burma sebahagian daripada satu koloni, sebab dia bukannya berada dalam kelompok Melayu itu. Sebab itu dia hanya British memikirkan tentang alam Melayu, yang menjadikan Melayu itu sebagai lingua franca, bahasa perantara, bahasa pasar antara penduduknya. Itulah dia. Contohnya Brunei, Singapura, Brunei, Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, itu semua akan digabungkan. Itu konsepnya. Baik. Kemudian itulah, tapi tidaklah menjadi kenyataan kan? Tidaklah menjadi kenyataan, dia terus. Dalam puluhan tahun terus British menjajah kita, sehingga 1957 merdeka. Persekutuan Tanah Melayu merdeka pada 31 Ogos 1957, dan daripada 31 Ogos 1957, baik, yang merdeka itu hanyalah Persekutuan Tanah Melayu tanpa Singapura. Singapura kekal sebagai tanah jajahan British, tanah jajahan mahkota British. Begitu juga dengan Sarawak dan Sabah, kekal sebagai tanah jajahan mahkota British. Crown Colony, British Crown Colony, masih kekal. Yang merdeka hanya Persekutuan Tanah Melayu. Dari 31 Ogos itu, dari titik itu. Jadi, ketika Persekutuan Tanah Melayu sudah menjadi satu negara yang merdeka, Sarawak, Sabah dan juga Singapura kekal sebagai tanah jajahan British. Ini perlu jelas. Bermaksud, satu negara yang merdeka dan berdaulat, yang tiga lagi itu belum merdeka, tetapi berada di bawah penjajahan British, di bawah kolonial British. Kemudian, British perlahan-lahan memikirkan ataupun mencadangkan bahawa perlunya satu entiti yang besar atau federasi persekutuan dibentuk di dalam lingkungan Melayu ini, alam Melayu ini, iaitu bekas tanah jajahan dia. Kenapa? Jadi ada beberapa persoalan yang muncul di sini. Kenapa Malaysia dibentuk? Idea tentang itu sudah ada. Hatta idea itu sebelum kita merdeka pun dah ada dah. Okey. Yang tadi pada awalnya Lord Prezi pada 1887, kemudian pada tahun 1949 Pesuruh Jaya Tinggi British Malcolm McDonald dah mencadangkan untuk bentuk satu nama dia Super Federation ataupun Persekutuan Raya yang menggabungkan semua tanah jajahan British. Samalah. Tapi nama dia Super Federation. Jadi ada beberapa nama untuk konsep gabungan ini. Antaranya apa tadi? Yang mula-mula Super Federation, kemudian disebut juga sebagai Grand Design. Grand Design juga adalah satu konsep pemikiran British untuk menyatukan wilayah-wilayah jajahan dia. Nama dia Grand Design. So, Super Federation, ada Grand Design, dan kemudian ada juga konsep daripada orang Melayu, pejuang-pejuang Melayu sendiri yang dinamakan sebagai Melayu Raya. Melayu Raya ni digerakkan oleh siapa? Oleh kumpulan-kumpulan pejuang yang kita katakan yang dilabelkan atau dikenali sebagai golongan kiri ini. Misalnya Ahmad Bustamah, Burhanuddin Elmi, Ibrahim Yaakob, yang mempunyai aspirasi untuk membentuk Melayu Raya. Dan Melayu Raya ini konsepnya juga wujud di Indonesia. Indonesia Raya, dari sudut pandang mereka menamakan sebagai Indonesia Raya. Sedangkan dari konsep pandangan orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu, mereka melihatnya sebagai Melayu Raya. Dari Indonesia disebut sebagai Indonesia Raya. Dengan Soekarno akan menjadi seorang pemimpin tertinggi, Supreme Leader of the Indonesia Raya, Super Indonesia. Indonesia Raya. Ya. Baik. Itu begitu konsepnya dalam pemikirannya. Jadi semua yang berbahasa Melayu, alam Melayu itu akan disatukan. Itu dari konsep orang Melayu. Dan kemudian Super Federation, Grand Design, Melayu Raya, muncullah idea tentang Malaysia. Baik. Kenapa kalau kita kata kenapa Indonesia juga mengklaim Melayu Raya ini ataupun Indonesia Raya, sebab mereka merasakan bahawa tanah jajah negeri-negeri yang berada di Persekutuan Tanah Melayu, contohnya Pahang, Johor, Terengganu, Kelantan, Kedah misalnya, merupakan sebahagian daripada wilayah yang disebut dalam kitab lama Jawa kuno yang disebut sebagai Babat Nagara Kartagama. Babat Nagara Kartagama ini adalah kitab kuno Jawa yang menyebut tentang wilayah jajahan takluk ataupun milik
Indonesia, bukanlah Indonesia tapi milik Jawa ini. Jadi sebab itulah mereka menggunakan sumber babat negara Kertagama untuk mengklaim ataupun untuk menuntut kawasan ini merupakan sebahagian daripada tanah mereka. Tanah Indonesia, tanah Indonesia. Indonesia moden itu. Jadi gerakan ini diketuai oleh Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini adalah seorang scholar ataupun seorang sarjana besar dan juga menteri di Indonesia. Dan juga kemudiannya ia dipanjangkan dan diwar-warkan melalui kekuatan Soekarno yang menggerakkan badan propaganda beliau bagi mempromosikan idea Indonesia Raya ini. Baik. Penubuhan Malaysia pada awalnya sebenarnya kita tidaklah mendapat tentangan daripada mana-mana pihak pada awalnya. Yang khususnya saya nak sentuh di sini ialah berkaitan dengan Indonesia. Adakah Indonesia pada awalnya menentang idea penubuhan Malaysia? Sebenarnya pada awalnya ketika mula-mula idea Malaysia ini timbul, disuarakan oleh Tunku Abdul Rahman pada tahun 1961. Disuarakan secara umum di Singapura. Disuarakan secara umum di Singapura bahawa kita akan menubuhkan satu persekutuan yang menggabungkan tanah Melayu, Borneo dan juga Singapura. Borneo bermaksud Sarawak dan Sabah lah. Jadi apakah reaksi Indonesia waktu itu? Indonesia tidak pun menolak atau membantah cadangan ini. Kerana apa? Walaupun kemudiannya dasar luar mereka terhadap penubuhan Malaysia itu menjadi sangat keras. Sangat keras penentangan mereka sehingga berlakunya satu peristiwa besar dalam hubungan luar kita buat kali pertama selepas kita merdeka. Perang yang tidak perang. Ini namanya perang. Dia tidaklah lebih besar dari tidaklah perang, tetapi tidaklah juga sekadar pertelingkahan diplomasi. Ini namanya konfrontasi. Satu perkataan yang dicipta ataupun korpus yang disumbangkan oleh Indonesia dalam bahasa Melayu. Konfrontasi. Confrontation iaitu pertikaian dan pertelingkahan. Ini dipopularkan oleh Subandrio dan juga Soekarno. Okey. Subandrio yang mulakan. Subandrio ini Menteri Luar Indonesia. Kemudian dipropagandakan melalui Soekarno dalam banyak siri-siri ucapan dia. Baik, itu menjadi sebahagian daripada perjuangan Indonesia. Baik, kenapa Indonesia mula-mula tidak bantah? Sebab pada ketika 1961 itu ketika idea tentang penubuhan Malaysia, negara kita ini diumumkan oleh Tunku Abdul Rahman di Singapura. Waktu itu Indonesia, Subandrio mengatakan kami tidak ada sebarang bantahan terhadap idea penubuhan Malaysia. Selagi mana mereka mendapat persetujuan ataupun persefahaman daripada penduduk negeri-negeri ataupun wilayah-wilayah yang ingin disatukan itu. Maksudnya merujuk kepada Sarawak, Sabah dan juga Singapura. Itu kata Subandrio, Menteri Luarnya. Tapi kenapa masa itu mereka tidak menuntut ataupun tidak membantah sebarang idea tentang Malaysia? Sebab pada waktu itu Indonesia sedang berhadapan dengan perang. Irredentism, maksudnya perang pengklaiman semula, perang penuntutan semula terhadap wilayah Irian Jaya, Irian Barat. Jadi ketika itu, waktu itu mereka sedang berhadapan dengan Belanda. Kesemua kekuatan mereka, kesemua ketenteraan mereka pada itu dihalakan di Irian. Hatta negara kita ada sebahagian daripada pemuda-pemuda Melayu yang dihantar untuk berjuang di sana. Memang digembeling, ada sukarelawan yang dihantar ke Irian untuk berjuang dengan tentera Indonesia bagi berhadapan dengan Belanda. Itu yang berlaku. Jadi kita tidak menerima sebarang penentangan daripada Indonesia pada peringkat awalnya. Kemudian kita berlangsunglah antara 1961 itu hinggalah 1963. Tapi tengah-tengah 1962, Ogos 1962. Jadi setahun daripada 1961, dari Mei 1961 hingga Ogos 1962. Tahun 62 dulu tu. Kan? Tahun 62 dulu tu. Pada bulan 8 62 tiba-tiba Indonesia mula bersuara dan membantah keras rancangan nak menubuh Malaysia ni. Kenapa pula berubah? Baik. Inilah perkembangan kita perlu baca. Perkembangan ini kalau dalam bahasa orang sekarang geopolitik lah. Perkembangan geopolitik iaitu perkembangan politik yang berlaku di sekitar kawasan geografi yang berdekatan, yang mempunyai sangkut paut antara satu sama lain.
Apa yang berlaku di negeri ini atau di wilayah ini akan punya kesannya di sebelah. Begitu. Jadi situasi sewaktu itu Ogos 1962, okey, Ogos 1962, Indonesia dah selesai masalah Irian Jaya. Belanda sudah menyerahkan kedaulatan Irian Jaya kembali kepada, masa itu nama dia Irian Barat lah. Irian Barat kemudian dikembalikan semula kepada Indonesia. Dan Sukarnopura ditubuhkan. Sukarnopura ini adalah nama ibu negeri bagi Irian. Sukarnopura nama dia. Kalau ada Singapura, kita ada Sukarnopura. Sukarnopura inilah ibu negeri bagi Irian Jaya ketika itu. Baik. Maka ketika ini, apabila dia dah selesai masalah di Irian, dia dah tak ada musuh. Dah tak ada musuh. Pada tahun 1960-an juga, Indonesia sedang menghadapi satu kemelut dalaman. Satu kemelesetan ekonomi yang sangat meruncing. Dan juga mempunyai masalah pertikaian politik dalaman. Dan Soekarno bersama barisan pemimpinnya dikenali pada waktu itu sebagai satu tim, satu kumpulan besar yang mempunyai tim propaganda yang hebat. Dan memang ada commissioned by the government. All the propaganda bodies were commissioned by the government to launch propaganda or indoctrination against the foreign government. Mereka ini dikomisi, didana secara langsung oleh kerajaan persekutuan, kerajaan pusat di Jakarta untuk melancarkan propaganda yang ketika itu terhadap Irian. Kemudian bila dah tak ada musuh Irian, mereka mencari musuh yang baru. Sebab apa mereka perlu mencari musuh yang baru? Ini kita pun faham. Bila sebuah negara menghadapi masalah dalaman, bagaimana mahu mengalihkan pandangan, mengalihkan perhatian daripada masalah dalaman itu, kita perlu mencari musuh daripada luar. Ya? Jadi alihkan pandangan dia. Dalam ketika itu kemerosotan rupiah Indonesia yang teruk. Bukan tak ada makanan, tapi makanan sangat kurang. Beras tak ada. Jadi Soekarno menggalakkan penduduk Indonesia untuk menanam jagung. Ya, menanam jagung. Untuk apa jagung? Sebab jagung boleh ditanam dan dituai dalam masa yang lebih singkat daripada padi beras. Berlakunya gerakan penanaman jagung contohnya. Baik. Dan sokongan terhadap Soekarno itu fluctuated. Dia naik turun. So Soekarno perlu mencari musuh yang baru supaya mereka orang Indonesia semua kembali menyokong. Penduduk Indonesia kembali menyokong rejim Soekarno. Guided demokrasi terpimpin ketika itu. Maka itu dilancarkan konfrontasi ataupun frasa yang paling popular yang digunakan pada waktu itu Ganyang Malaysia. Biasa dengar kan? Ganyang Malaysia. Ini juga adalah frasa yang dipopularkan pada tahun 1963 yang dimulakan oleh Subandrio juga. Jadi dalam konfrontasi ini antara orang yang memainkan peranan yang penting bukan sahaja Soekarno tetapi seorang lagi iaitu Subandrio. Subandrio ini Dr. Subandrio merupakan menteri luar waktu itu dan dibantu seorang lagi watak yang penting namanya Roslan Abdul Ghani. Roslan Abdul Ghani lah menteri penerangan. Menteri penerangan pada waktu itu, Menteri Penerangan Indonesia. Maka mereka merancang dan menubuhkan pelbagai departmen, menubuhkan pelbagai jabatan dan juga badan propaganda, antaranya ialah Panitia Pembina Jiwa Revolusi Indonesia. Okey. Itu peranan mereka ini dan bersama-sama dengan Departemen Penerangan, Kementerian Penerangan mereka ini memang gerakan dia untuk melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia. Hatta ditubuhkan ataupun satu arahan khusus dilancarkan namanya Dwi Kora. Dalam bahasa Indonesia disebut Dwi Kora. Apa itu Dwi Kora? Dwi Kora ni Dwi Komando Rakyat. Ini satu official declaration made by Soekarno. 1963 Dwi Kora nama dia, Dwi Komando Rakyat, iaitu untuk operasi mengganyang Malaysia. Operasi mengganyang Malaysia dilancarkan. Jadi itu latarnya kenapa Indonesia benar-benar kemudiannya mengubah daripada dasar tidak berkonfrontasi, dasar tidak membantah penubuhan Malaysia, akhirnya ganyang Malaysia dilancarkan. Sehingga kita memutuskan hubungan diplomatik kita. Indonesia ketika
ketika Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, 2 hari selepas itu, 18 September, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan kita. Dan berlakulah siri serangan-serangan. Dan ketika itu, kedutaan Indonesia di Jakarta, di Kuala Lumpur juga diserang oleh orang kita, orang Malaysia. Kenapa? Kerana pada waktu itu, kedutaan Malaysia di Jakarta dan juga kedutaan British di Jakarta diserang. Diserang oleh penduduk Indonesia. Dan pada masa yang sama, penduduk-penduduk Malaysia di Indonesia menghadapi ancaman. Oleh itu, berlakunya satu peristiwa pengepungan dan penawanan kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Untuk apa? Duta mereka, hatta duta Indonesia sendiri ditahan. Ditahan dan dikepung. Dan mereka mereka menuntut bahawa semua warga Malaysia yang berada di Indonesia dilepaskan dan tidak diapa-apakan. Perlulah dikembalikan ke Malaysia dengan aman dan selamat. Itu dealnya. Secara tak rasmi. Maka itu yang berlaku dan kita buat kali pertama memutuskan hubungan diplomatik. Memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Jadi buat kali pertama. Baik, perkembangan itu juga sebenarnya mempunyai kaitan lah pada waktu itu dengan perkembangan antarabangsa, iaitu Perang Dingin, Cold War. Biasa dengar Cold War kan? Cold War ni perang dingin, iaitu dari sudut politik antarabangsa ialah persaingan ideologi antara komunis dan juga kapitalis. Komunis yang diwakili oleh Rusia, kapitalis yang diwakili oleh Amerika Syarikat. Ini pasca Perang Dunia Kedua, selepas tahun 1945. Komunis. Rusia mempromosikan ideologi komunis, manakala Amerika mempromosikan ideologi kapitalis. Dan pada waktu itu, Indonesia itu sendiri mempunyai kecenderungan terhadap Rusia. Indonesia sendiri mempunyai kecenderungan terhadap Rusia. Tapi bagaimana hubungan mereka dengan Amerika? Hubungan mereka dengan Amerika tidak, tetapi mereka lebih keras terhadap Amerika. Mereka tidak rapat dengan Amerika. Kerana mereka merasakan bahawa Amerika, British, Perancis, ini semua adalah satu golongan disebut sebagai Old Established Forces namanya. Old Day Force. Soviet Union, betul lah tu. USSR dalam bahasa sekarang Rusia lah kan. Soviet Union. Baik. Mereka ini disebut sebagai Old Established Forces, iaitu kuasa tua, kuasa lama. Manakala Indonesia mempromosikan satu kuasa baru yang dinamakan sebagai New Emerging Forces, NEFOS. Jadi Old Day Force lawan NEFOS. New Emerging Forces ini terdiri daripada Indonesia dan juga negara-negara lain, contohnya Libya, Mesir, Ghana dan juga China dan juga Soviet Union. Jadi Soviet Union secara tidak langsung, secara semangatnya adalah pertelingkahan dua ni. Walaupun Indonesia bukan komunis, tapi mereka tidaklah memilih untuk merapati golongan yang dinamakan sebagai kolonial ataupun pada waktu itu disebut sebagai negara barat. Rusia mereka tidak sebut ataupun tidak refer sebagai negara barat sebab mereka merasakan bahawa Rusia ini adalah berasingan. Ini dari sudut pandang Indonesia. Baik, itu daripada latarnya. Kemudian kita juga menghadapi tentangan daripada Filipina. Indonesia main cerita dah habis. Kita kemudian berhadapan dengan konfrontasi selama 2 tahun. Selama 3 tahun sampai Ogos 1966. Sehinggalah kuasa Soekarno bukan dilupuskan tapi secara mendadak dihapuskan bukan nak kata hapuskan lah, tapi kuasa Soekarno itu dimandulkan. Boleh kata dimandulkan sebab dia berkuasa, dia masih menjadi presiden, tetapi bermula 1 Oktober 1965 Soekarno tidak lagi mempunyai kuasa seperti mana sebelum itu. Daripada tahun 1945 sehingga 30 September 1965. Sebab apa? Berlakunya satu peristiwa besar di sana yang dinamakan sebagai Gestapo, Gerakan 30 September ataupun dinamakan juga sebagai Gerakan 1 Oktober 1965. Iaitu cubaan rampasan kuasa oleh PKI, Lieutenant Colonel Untung nama dia, tapi dia malangnya tidak untunglah sebab akhirnya digagalkan oleh tentera Indonesia yang diketuai oleh seorang
panglima tentera besar yang namanya Suharto, Jenderal Suharto, yang kemudian menjadi Presiden Indonesia dari tahun 1966 sehingga 1998. Baik. Itu berlaku di Indonesia. Baik. Kemudian bagaimana dengan Filipina? Filipina dari awal juga membantah tindakan super semar. Surat perintah 11 Maret. Itu Ahmad Syakir kata super semar. 11 Mac 1966 berlakunya transfer of power from Soekarno to Suharto yang melalui super semar itu. Baik. Dan Filipina pula dari awal membantah Macapagal waktu itu. Macapagal membantah kerana mereka merasakan bahawa dia tidak ada masalah dari penubuhan Malaysia. Dari sudut penubuhan Malaysia, tapi dia ada masalah kemasukan Sabah, North Borneo itu ke dalam Malaysia sebagai sebahagian daripada entiti wilayah yang membentuk Malaysia. Sebab mereka mengklaim, mereka menuntut bahawa Sabah merupakan sebahagian daripada Malaysia. Sebahagian daripada Filipina. Ini tuntutan yang masih sampai hari ini. Sampai saat ini kita sedang berbicara live ini, masih lagi Filipina sedang menuntut Sabah. Dan semalam mereka menubuhkan Biro North Borneo. Semalam Filipina menubuhkan Biro North Borneo untuk menggerakkan kerja-kerja menuntut semula wilayah negeri Sabah ini menjadi negara Filipina. Hari ini sampai saat ini kita sedang berbicara ini. Ini kerja Filipina yang sedang dibuat. Maka apakah sebenarnya tuntutan mereka? Mereka merasakan bahawa Kesultanan Sulu yang menyerahkan kepada menyerahkan North Borneo atau Sabah itu kepada Von Overbeck dan Alfred Dan itu tidak sah apabila Malaysia ditubuhkan, sebabnya North Borneo itu bukanlah milik British tetapi merupakan milik Kesultanan Sulu. Ini satu pertikaian yang tidak pernah selesai sebenarnya sampai hari ini. Berlakunya bahawa keturunan Sultan Sulu itu sendiri merasakan bahawa Sabah ini adalah milik mereka. Tetapi bagaimanakah perjanjian itu? Sebenarnya perjanjian itu mempunyai kelompongan dia. Baik. Ada satu tesis yang sebenarnya saya dah lupa nama tesis tu bagi saya masa sikit. Ada satu tesis yang dibuat di United States oleh seorang, nama dia nanti saya akan tulis nanti insya-Allah. Tesis itu mengkaji sebenar-benarnya bagaimana latar Sabah, kedudukan Sabah dan Filipina, dan menyimpulkan bahawa sebenarnya telah putusnya tuntutan hak milik Sabah oleh Filipina itu. Putus. Sebab terdapat beberapa kelompokan. Baik, saya bacakan. Okay. Pada tahun 1930, Sultan Jamalul Kiram cuba membatalkan pemberian pajakan. Bukan tahun 1963, tahun 1930 ketika Sabah itu, North Borneo itu duduk di bawah British, cuba batalkan hak pajakan tadi itu. Baik, kemudian kerajaan British yang mempunyai kuasa naungan wilayah Borneo itu menganggap pemberian pada 1878. Jadi perpindahan, the transfer of power, the transfer of authority terhadap Borneo Utara pada Sabah itu berlaku pada tahun 1878. 1878 itu dikata tidak ada lagi kuasa Kesultanan Sulu terhadap itu, sebab dikata ini adalah satu pajakan berpanjangan sampai bila-bila. Tuan-tuan, ini banyak perjanjian yang dibuat 150 tahun, 200 tahun yang dahulu menggunakan perkataan yang menunjukkan kelicikan British dalam membuat perjanjian. Saya bagi contoh antaranya ialah penyerahan Pulau Pinang ataupun pengambilan Pulau Pinang daripada, atau perampasan Pulau Pinang yang dilakukan secara sangat licik daripada Kedah itu mempunyai klausa yang disebut sebagai apa? Selagi ada bulan dan matahari. Selagi ada bulan dan matahari. Jadi mengikut perjanjian itu dia valid sampai bila-bila Pulau Pinang itu adalah milik British, dan terpulanglah pada British kemudiannya nak menurunkan kepada siapa? Kepada keturunan dia, kepada waris dia. Baik, saya bacakan antara klausa yang dipegang oleh British dalam perjanjian antara
Sultanan Sulu dengan Won Overbeck dan Alfred Den. Dia kata, all the territories and lands on the mainland of the island of Borneo commencing from the Pandasan River, Sungai Pandasan, on the northwest coast and extending along the whole coast as far as the Sibuko River, Sungai Sibuko. Dari kawasan Pandasan, Sungai Pandasan sampailah ke Sungai Sibuko. Tengoklah sendiri nanti ya, kat mana dia punya kawasan tu nanti. Declared vested on the said Baron D. Overbeck and Alfred Den, co-jointly their heirs, associates, successors or assigns for as long as they choose or desire to hold them. Itu perkataannya, iaitu declare, diisytiharkan, dia terletak kepada Baron Overbeck dan Alfred Den secara bersama dengan heirs, iaitu warisan pewaris mereka, sekutu mereka, pengganti mereka, dan juga kepada mereka siapa yang mereka assign, kepada siapa yang mereka serahkan. Selepas itu, selagi mana mereka ingin, choose or desire to hold them, iaitu memilih untuk menyimpannya. Atau desire ni macam mana kita nak terjemah dalam bahasa undang-undang? Selagi mana mereka mahu menyimpannya. Ya? Jadi itu klausa yang dipegang oleh British, mengatakan bahawa engkau dah memajakkan kawasan Sabah ini kepada Overbeck dan Dan kemudiannya menyerahkan pada tahun 1945 selepas Perang Dunia Kedua, British menjadikan Sabah ataupun North Borneo ini sebagai British Crown Colony bersama dengan Sarawak. Jadi berlakunya perubahan, nampak, dari 1941 Perang Dunia kan, Jepun menyerahkan kepada British. Dah maksudnya apa? To their associates or their successors or assigns as long as they choose or desire to hold them. Ini perjanjian yang dibuat. Ya. Jadi apa lagi yang menghalang sebenarnya Sabah Filipina ini menuntut semula Sabah? Yang menghalang mereka ataupun menidakkan hak mereka ialah Kesultanan Sulu itu sendiri sebenarnya mempunyai pertikaian dengan kerajaan Filipina, dengan Manila. Kerana pada pada peringkat awalnya, Filipina sendiri tidak mengiktiraf Kesultanan Sulu sebagai satu kerajaan yang berdaulat seperti mana yang kita ada hari ini. Kita ada 9 negeri yang mempunyai raja-raja Melayu, dan mereka mempunyai kedaulatan dan mereka mempunyai kedudukan dalam perlembagaan persekutuan. Ini bezanya Kesultanan kita, raja-raja kita dengan Kesultanan Sulu. Kesultanan Sulu tidak mempunyai kedudukan dalam perlembagaan seperti mana raja-raja Melayu kita mempunyai kedudukan sebagai raja berperlembagaan antara perkara 32 hingga perkara 40 dalam perlembagaan persekutuan. Kan? Ada disebut tentang ketua utama negara. Ketua utama negara namanya Yang di-Pertuan Agong. Kan? Jadi kedudukan ini tidak ada pada mereka. Ini menidakkan ataupun tidak mengabsahkan tuntutan keturunan Jamalul Kiram, dan dalam kalangan mereka itu sendiri tidak dapat lagi memutuskan siapakah sebenarnya pewaris tahta yang sebenar. Ini masalah yang ada dalam Kesultanan Sulu. Sebab itulah mereka tidak mempunyai prima facie terhadap Sabah. Sebab dalam undang-undang antarabangsa, ketika penubuhan Malaysia contohnya kan, ketika penubuhan Malaysia 1963, kita sudah melalui satu proses antarabangsa. Bukanlah semata-mata Sabah ini diambil ataupun dipaksa oleh British ke oleh United States untuk menggabungkan dirinya dengan tanah Melayu semua. Bukan begitu. Sebab satu Suruhanjaya ditubuhkan, iaitu Suruhanjaya Kobot ditubuhkan untuk pergi ambil referendum pemungutan suara di North Borneo, dan 80% daripada penduduk Sabah dan Sarawak itu memilih untuk bersama-sama menubuhkan Malaysia bersama dengan Persekutuan Tanah Melayu. Menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi kemudian bukan setakat itu, Persekutuan Tanah Melayu, Malaysia itu ditubuhkan bukan sahaja dengan Suruhanjaya Kobot. Kemudiannya tak puas hati, Filipina dan Indonesia tak puas hati dengan dapatan Suruhanjaya Kobot. Bila kita nak tubuh, pada asalnya kita memang nak ditubuhkan pada 31 Ogos 1963. 31 Ogos 1963 adalah tarikh yang kita pilih supaya dia selaras sambutan itu. 31 Ogos Tanah Melayu merdeka, kan? Jadi Persekutuan Tanah Melayu. Malaysia pun cadangannya nak bentuk 31 Ogos.
Tapi disebabkan selepas laporan Suruhanjaya Kobalt ini dah keluar, dah okey, Filipina dan Indonesia masih membantah secara keras, maka Pertubuhan Bangsa Bersatu campur tangan kan, lalu mengutuskan 2 orang wakil mereka, antara yang saya ingat Michael Moore dan seorang lagi wakil dari Czechoslovakia ataupun kalau sekarang negara itu namanya Republic Czech kan, dan Slovakia dah dipecah pada 2 negara. Mereka ini dihantar ke Sabah dan Sarawak untuk pergi balik tengok dalam tempoh 2-3 minggu ni dia orang pergi balik ke Sarawak dan Sabah, tinjau balik adakah dapatan Suruhanjaya Kobalt ini valid. Adakah mereka ini valid? Dan dalam tempoh 3 minggu ini pergi dan mereka memulangkan laporan ataupun membuat satu laporan, dihantar balik kepada United Nations dan mengatakan bahawa ya, penduduk Sarawak dan Sabah majoritinya, lebih tepat lebih kurang 80%, ya, 80% memilih untuk membentuk Malaysia, iaitu bergabung dengan Sarawak, bergabung dengan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu, ya, untuk membentuk Malaysia dan merdeka pada tarikh itu. Itu merdeka maksudnya Sarawak dan Sabah dan Singapura merdeka dengan pembentukan Malaysia. Ya. Ini terma yang perlu difahami. Sarawak, Sabah dan Singapura merdeka dengan pembentukan Malaysia. Jadi kalau saya cakap ni agak kontroversi jugalah kan. Bukanlah 22 Julai 1963 itu sebagai tarikh kemerdekaan Sarawak. Jadi akademia, para ahli akademik, para akademik sejarah mencadangkan ataupun berpegang kepada fakta bahawa kemerdekaan Sarawak adalah pada 16 September 1963 dan kemerdekaan Sabah itu adalah pada 16 September 1963, bukan 31 Ogos 1963 dan bukan 22 Julai 1963. Dan juga Singapura, merdekanya dia dari British adalah pada 16 September 1963, bukan pada tahun 1951. Tahun 1951 mereka dah ada pilihan raya, tahun 1955 mereka dah ada pilihan raya, ya. Mereka dah ada pilihan raya. Jadi bukan, ini semua namanya pemerintahan sendiri. Apa pemerintahan sendiri? Self government, self governance ataupun self government ini berbeza dengan merdeka. Self government bermaksud satu peluang yang diberikan oleh penjajah, oleh kuasa kolonial kepada anak negeri dia bagi mereka untuk belajar mentadbir negeri ini sendiri. Tetapi dalam keadaan mereka ataupun Queen di London masih lagi berkuasa terhadap hubungan diplomatik, terhadap hubungan luar, terhadap kewangan, terhadap pertahanan, terhadap keselamatan dalam negeri. Cuma pentadbiran itu diserahkan buat sementara dalam proses transisi. Sama juga yang berlaku di Persekutuan Tanah Melayu antara tahun 1955 ketika pilihan raya persekutuan yang pertama diadakan dan Tunku Abdul Rahman menjadi ketua menteri. Okey, proses antara 55 hingga 57 2 tahun itu disebut sebagai self government, pemerintahan sendiri. Jadi kalau kita kata 22 Julai di Sarawak, 31 Ogos di Sabah, maka tarikh kemerdekaan kita juga perlu diubah kepada tahun 1955. Jadi, banyak benda sebenarnya nak kena tengok balik, dan tapi fakta sejarah sebenarnya dari segi hujahnya ini kemerdekaan pada 16 September 1963, termasuklah Singapura. Tetapi Singapura mempunyai masalah yang lebih besar untuk mengiktiraf bahawa mereka merdeka pada 16 September 1963. Sebab sejarah mereka kemudian yang mengatakan bahawa mereka merdeka dan menjadi sebuah negara pada Ogos 1965. Iaitu selepas mereka keluar daripada Singapura dan keluar dari Malaysia, berpisah dari Malaysia dan membentuk satu negara sendiri. Baik. Kenapa? Ya, persoalannya kenapakah Sarawak, Sabah dan juga Singapura bergabung, iaitu bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu ini untuk membentuk Malaysia? Kenapa? Ini adalah masalah antarabangsa juga, iaitu pada waktu itu perkembangan komunis berlaku di sekitarnya. Perkembangan komunis sedang berlaku di sekitarnya. Hatta di Singapura, Parti Sosialis, Parti Sosialis dan juga gabungan atau Socialist Front sedang berkembang. Ideologi, jadi British dan sekutunya bimbang dengan, inilah saya kata tadi, pertentangan ideologi antara Rusia dengan Amerika dan juga British tadi, antara kapitalisme dan komunisme. Maka mereka bimbang bahawa jika Singapura dilepaskan sebagai satu negeri yang independen,
satu negara sendiri, Singapura pada tahun 1963 itu, dia akan menjadi negara komunis. Bila dia jadi negara komunis, maka segala kepentingan British akan terhapus. Dan ini juga menyebabkan berlaku pertembungan di Asia Tenggara. Pertembungan di Asia Tenggara yang lebih kuat antara British, iaitu kapitalis dengan komunis. Oleh itulah mereka merancang. Dan juga ketika itu Lee Kuan Yew juga kuat menentang idea komunis. Sebab itulah mereka merasakan mereka memerlukan persekutuan tanah Melayu yang sudah agak stabil. Tahun 57 kita dah merdeka. Jadi kita dah 6 tahun mempunyai pemerintahan yang berdaulat, yang bersendiri. Mempunyai tentera kita sendiri, mempunyai polis kita sendiri, mempunyai pentadbiran kita sendiri. Oleh itu mereka merasakan okey, kena gabung. Sarawak dan Sabah juga begitu. Kalau dibiarkan, pengaruh daripada Kalimantan itu, Kalimantan iaitu Indonesia lah. Indonesia di bawah yang dikenali sebagai negara Asia Tenggara yang paling besar pengaruh komunisnya, iaitu Partai Komunis Indonesia PKI, akan meluaskan pengaruhnya ke Sarawak dan Sabah. Ketika itu pun dah ada dah pengaruh komunis di Sarawak dan Sabah. Dah ada pergerakan komunis di Sarawak. PKI misalnya menyusup masuk ke sana, dan juga ada Clandestine Communist Organisation, CCO, di Sarawak yang bergerak secara aktif bagi menghasut penduduk Sarawak untuk menolak pembentukan Malaysia. Jadi bimbang terhadap penguasaan ini semualah yang menyebabkan British membuat rancangan bagi tubuh satu federasi ataupun persekutuan yang lebih besar, yang lebih stabil. Kalau dibiarkan negeri-negeri ini maju tanpa panduan, jadi kita nak nilai sejarah ini, kita kena kembali semula pada masa lepas. Tak boleh nak nilai daripada konteks hari ini. Konteks hari ini, keadaan pada waktu itu menuntut kolaborasi ini, menuntut kewujudan persekutuan sebegini. Dan ini bukanlah satu paksaan, tapi ialah satu proses rundingan yang panjang. Sehinggalah mereka membentuk pada 16 September 1963. Okey, tapi yang lebih menarik sebenarnya dalam negara kita pun ada berlakunya penentangan. Dalam negara kita sendiri pun ada berlakunya penentangan terhadap penubuhan Malaysia ini. Dari siapa? Dalam negara kita. Ada idea tak? Baik. Dalam negara kita, yang paling kuat menentang idea penubuhan Malaysia ini adalah datangnya dari parti PAS, Parti Islam masa itu Setanah Melayu lah. Iaitu yang waktu itu yang dipertuanya ialah Dr. Burhanuddin Helmi yang merasakan bahawa penubuhan Malaysia ini merupakan ancaman terhadap orang Melayu. Tapi pada waktu itu sebenarnya adalah validity ataupun keabsahan bagi hujahnya, sebab komposisi kaum pada waktu itu memang sangat rapat. Fatah sebenarnya orang Melayu ataupun Bumi Putera tidaklah majoriti yang dominan, tidak. Sebenarnya lebih kurang aja jumlahnya. Sebab itulah PAS menentang penubuhan Malaysia. Tetapi penentang termasuklah golongan kiri seperti Ibrahim Yaakob, Ahmad Bustamam juga menentang penubuhan Malaysia. Tapi paling kuat datangnya iaitu kerana mereka mempunyai wakil dalam parlimen. Dalam parlimen dibentangkan penentangan terhadap penubuhan Malaysia ini. Dan pada akhirnya, sebelum kita dalam proses nak bentuk, dalam sebulan kita nak bentuk Malaysia itu, berlaku satu perkembangan yang sangat besar, iaitu saman yang dikeluarkan ataupun difailkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Hebat ni. Pada 10 September 1963, 6 hari sebelum pemasyhuran, pengisytiharan penubuhan Malaysia pada 16 September, 6 hari sebelum itu, Kerajaan Negeri Kelantan memfailkan saman melalui peguam caranya, dan Menteri Besarnya dari PAS memfailkan saman terhadap Kerajaan Persekutuan, dan Tunku Abdul Rahman kerana meminda perlembagaan persekutuan tanpa perkenan Sultan Kelantan. Ini yang berlaku 6 hari sebelum perisytiharan Malaysia pada 16 September. Dibawa ke Mahkamah Tinggi, Mahkamah Persekutuan. Kemudian 14 September, 2 hari sebelum Malaysia ditubuhkan, negara kita ini ditubuhkan, Mahkamah Persekutuan mengatakan saman ini ditolak kerana
kuasa pemerintah persekutuan pada waktu itu tertakluk kepada Yang di-Pertuan Agong, bukan lagi kepada negeri-negerinya. Bukan lagi kepada negeri-negeri. Jadi walaupun ada 9 raja-raja Melayu, pada waktu itu, tapi kuasa persekutuan, sebab masa itu memang dah ada persekutuan tanah Melayu. Jadi kuasa untuk menentukan hala tuju persekutuan itu diputuskan oleh Yang di-Pertuan Agong. Tanda tangan Yang di-Pertuan Agong. Perkenan Yang di-Pertuan Agong, bukanlah perkenan daripada setiap negeri. Okey? Itulah ceritanya. Maka akhirnya dibatalkan saman itu. Lalu 16 September kita pun ditubuhkan, akhirnya negara kita pun berkembanglah daripada 16 September 63 lepas 2 tahun. Tapi dalam 63 hingga 66 tu kita pun duk berperang lah, perang. Tu saya kata konfrontasi. Konfrontasi ini macam perang juga sebab memang ada penyusupan tentera Indonesia ke wilayah, contohnya di Pontian, Johor, di Labis, Johor. Mendarat dengan payung terjun. Tentera Indonesia mendarat dengan payung terjun, tapi berjaya ditangkap. Di Sarawak menyusup di sempadan-sempadan, kemudian menyebarkan propaganda anti Malaysia. Dan bukan sekadar anti Malaysia, mereka juga menyebarkan propaganda penguasaan orang Melayu terhadap orang Sarawak, penguasaan tanah Melayu terhadap Sarawak, terhadap Sabah. Ini gerakan propaganda yang digerakkan oleh Indonesia, dan juga dia orang punya penyokong iaitu A.M. Azhari. A.M. Azhari ni Brunei, iaitu pemimpin parti Brunei, pemimpin parti rakyat Brunei, tuntutan perkara 20 Sarawak dan Sabah dimasukkan dalam Akta Malaysia Betul. Sarawak dan Sabah ini mempunyai kedudukan yang special sebab dia mempunyai, bila nak masuk dan bentuk sebagai Malaysia ni, mereka mempunyai permintaan yang khusus yang dipersetujui pada waktu itu dengan 20 perkara. 20 dan 18 perkara, tapi kita sebut sebagai 20 perkara lah, dengan beberapa peruntukan yang istimewa. Antaranya ialah bahasa Melayu, dan di sana juga boleh menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi. Di Sabah dan Sarawak berbeza. Dan mereka mempunyai beberapa peruntukan yang lain. Antara yang paling penting yang diamalkan sampai hari ini ialah mereka mempunyai hak ataupun penguasaan terhadap immigration. Jadi kalau kita dari Semenanjung ni nak pergi masuk ke Sarawak, nak melancong, nak pergi berjalan-jalan, masih lagi kena pasport. Masuk pergi Kota Kinabalu ke, pergi Kuching ke, kita kena ada pasport. Kenapa Singapura keluar dari Malaysia? Baik. Kenapa Singapura keluar dari Malaysia? Sebab yang paling utama pada saya ialah ketika itu komposisi kaum yang diunjurkan oleh Tunku Abdul Rahman dalam tempoh yang panjang akan menyebabkan persengketaan yang lebih besar. Ada beberapa sebab. Satu antara sebab, berlaku juga pertikaian personaliti antara Lee Kuan Yew dengan Tunku Abdul Rahman sendiri. Lee Kuan Yew merasakan bahawa dia lebih hebat dari Tunku Abdul Rahman sebab Lee Kuan Yew adalah grad Cambridge, University of Cambridge. Jadi dia berlaku masalah ego ni kan antara pemimpin. Lee Kuan Yew merasakan dia adalah pemimpin yang lebih layak mengetuai persekutuan berbanding dengan Tunku dari University of London ke UCL ke apa. Di London jugalah, tapi Cambridge. Lee Kuan Yew Cambridge. Itu peribadi sebab Lee Kuan Yew merasakan dia lebih hebat. Dan juga ketika selepas penubuhan Malaysia, beberapa perjanjian antara Singapura dan Malaysia, antara dengan kerajaan pusat tidak ditunaikan oleh Singapura. Antaranya ialah geran bantuan terhadap Sabah dan Sarawak. Kerana Singapura memang dah maju, dah kaya. Ketika tubuh Malaysia ni, persekutuan ataupun pusat mengatakan bahawa perlu ada saluran kewangan daripada cukai mereka, cukai pelabuhan itu, dan pendapatan mereka ini disalurkan juga, peluang kerja juga disalurkan kepada Sarawak dan Sabah, tetapi ini gagal dipenuhi oleh Singapura. Dan pada waktu yang sama Lee Kuan Yew ataupun Singapura meminta cukai yang lebih tinggi dipulangkan semula terhadap hasil pelabuhan mereka, hasil ekonomi mereka. Jadi itu dah ada pertikaian. Kemudian yang menjadi masalah menjadi lebih teruk pada Julai 1964. Pada bulan 7 tahun 1964, kalau tak silap bulan 7 lah Jun atau Julai lah, bulan 6 atau bulan 7, berlakunya satu rusuhan kaum di Singapura. Ketika sambutan Maulidur Rasul. Orang Islam. Sekejap
Maulidur Rasul, berlakunya rusuhan apabila berlakunya gangguan terhadap perarakan. Orang menambut Maulidur Rasul, berlakunya baling-baling batu, kemudian serang menyerang, ramai yang mati. Tun Abdul Razak pergi fly dan melihat keadaan di Singapura. Dan itu adalah titik penting yang mengubah hala tuju hubungan Malaysia dan Singapura. Maka Tunku mengunjurkan bahawa jika keadaan ini berterusan, pada satu hari nanti, disebabkan oleh keadaan perbezaan dan keengganan Singapura bagi mematuhi syarat-syarat pusat dan juga budaya pusat. Budaya pusat ni maksudnya sejarah tanah Melayu ni lah, alam Melayu ini, iaitu tunjangnya ialah bahasa Melayu gitu semua. Ini semua akan menyebabkan pada satu hari nanti keadaan menjadi lebih teruk. Maka itulah siri perbincangan dilakukan antara Tunku dan Lee Kuan Yew. Akhirnya pada Ogos 1965 dibentangkan dalam parlimen, Tunku mengatakan bahawa kita akan melepaskan Singapura, akan memisahkan Singapura daripada Malaysia. Berlakunya adalah beberapa penolakan terhadap cadangan ini, tapi majoriti undi dalam parlimen memilih melepaskan Singapura. Milih untuk Singapura melepas Singapura. Tapi bukanlah satu keputusan yang mudah. Ada orang lah yang pernah bercerita dan menyebarkan cerita Tunku Abdul Rahman menjual Singapura kepada bangsa tertentu. Yang saya kira berdasarkan fakta yang ada, ini satu tuduhan yang berat terhadap Tunku Abdul Rahman. Saya kira kita kena betulkan pemahaman kita terhadap sejarah. Sebab sejarah ini perlu dinilai daripada kacamata hari yang berlaku, bukan daripada kacamata hari ini. Apabila kita sekadar duduk dan membaca teks, membaca buku, membaca akhbar, membaca propaganda yang dilancarkan oleh parti-parti politik, tak boleh begitu. Kita kena menyelami keadaan pada hari itu. Apakah sebabnya Tunku Abdul Rahman bertindak untuk memutuskan hubungan itu dan Singapura kemudian keluar. Dan apakah Singapura buat? Pada awal keluarnya dia, awal merdekanya dia negara pertama yang dia call, atau bukan maksud negara pertama yang dia mempunyai hubungan adalah Israel. Singapura menetapkan hubungan luarnya yang pertama adalah dengan Israel, negara Israel yang terawal. Dan mereka menghubungi Menteri Pertahanan Israel untuk mengetahui bagaimanakah caranya Israel berjaya hidup dan makmur dan menguasai kawasan itu walaupun dikelilingi oleh Arab dan Muslim. Keadaan yang sama di Singapura, sebuah negara yang kecil, tinggal di kalangan orang Melayu dan juga orang Islam. Jadi pengalaman itulah yang ingin dikongsi dari Israel. Ini Singapura. Dan Singapura memang merasakan bahawa dalam buku teks sejarah Singapura pun, sejarah dia bersama Malaysia ini tidak dihargai. Lama sebenarnya mereka merasakan bahawa mereka bukan sebahagian dari Malaysia. Mereka cuba untuk mengelakkan diri dari mengatakan bahawa kita pernah sebahagian daripada Malaysia. Ini di Singapura. Mereka merasakan bahawa merdeka bagi mereka itu adalah pada Ogos 1965. Tapi tidak bagi kita. Singapura adalah selamanya milik Persekutuan Tanah Melayu ataupun milik Kesultanan Johor. Tetapi pada 1819 dirampas atau dijajah oleh British, kemudian yang berlaku perkembangan yang seterusnya, berlaku perkembangan yang panjang sehinggalah pada tahun 1965, 63 bergabung semula, 65 putus dan selama-lamanya berpisah dan menjadi sebuah negara yang asing antara Singapura dan Malaysia. Walaupun Malaysia merasakan ada hubungan itu dengan Singapura dari sudut sejarahnya, tetapi sebenarnya Singapura tidak merasakan Malaysia itu sebahagian daripada sejarah mereka yang penting. Saya pernah berbual lah, walaupun ini tidaklah boleh menjadi satu hujah yang kuat. Tapi semua sekadar pengalaman saya ketika di Sydney dulu, berkenalan dengan seorang rakan dari Singapura, orang Melayu Singapura. Budak muda lah, dia buat degree. Saya sedang buat PhD di Sydney. Dia mengatakan bahawa memang kami secara umumnya diajar dan dipropagandakan dalam mata pelajaran sejarah, Malaysia ini orangnya tak baik. Berhati-hati dengan orang Malaysia.
berhati-hati dengan negara Malaysia. Mereka dia ajar begitu. Sehingga dia kata, dia kata, bila saya dah kenal dengan orang Malaysia kat sini, saya bergaul dan berkawan, baru saya rasa bahawa apa yang saya diajar itu rupanya salah, dia kata. Ini yang kami dipropaganda dan diindoktrinasikan selama ini, dia kata. Yang berlaku di Singapura. Ya, yang berlaku di Singapura, kata dia. Ya, kepada saya. So ini yang berlaku di Singapura, ya. Yang berlaku. Dan ini dia ajar, atau pemisahan ini, indoktrinasi ini diterapkan di dalam mata pelajaran sejarah. Dalam mata pelajaran sejarah. Bukannya dalam pelajaran matematik, bukan dalam pelajaran bahasa, bukan dalam fizik ke kimia ke, bukan. Tapi mata pelajaran sejarah. Jadi, tengok, bagaimanakah masyarakat itu dibentuk? Bagaimana negara itu dibentuk? Okey. Negara, masyarakat, jati diri dibentuk melalui mata pelajaran sejarah itu. Inilah cara kita nak bentuk generasi. Menggunakan sejarah. Menggunakan elemen sejarah. Tapi hari ini kita jarang menghargai sejarah. Jarang kita menghargai sejarah. Kita merasakan sejarah adalah satu ilmu yang jumud. Ilmu yang jumud. Ilmu yang tidak mempunyai nilai teknologi, nilai kemajuan. Tapi sebenarnya kita salah faham. Kita salah faham bahawa semua negara yang maju, semua negara yang menguasai dunia, mereka mempunyai kekuatan, pegangan terhadap sejarah mereka. Mereka mempunyai semua universiti yang hebat dalam dunia. Universiti apa? Harvard, Cambridge, Oxford, MIT, hatta MIT sendiri. Massachusetts itu sendiri mempunyai semuanya, mempunyai fakulti sejarahnya, jabatan sejarahnya. MIT juga mempunyai kajian-kajian sejarahnya. MIT, walaupun dia tidaklah ada jabatan sejarah seperti mana universiti lain, tetapi mereka juga mempelopori satu bidang yang dikenali sebagai machine learning history. Machine learning of history. Mereka tidak lagi melihat sejarah sebagai benda yang jumud, alat jumud, tetapi menggunakan machine learning, artificial intelligence untuk mengkaji peristiwa-peristiwa sejarah. Mereka membangunkan AI, artificial intelligence. Mereka membangunkan AR juga, augmented reality untuk melihat sejarah. Mereka menggunakan teknologi untuk menilai sejarah, untuk membina semula sejarah, reconstruction of history. Tapi malangnya bagi kita semakin lama semakin jauh. Semakin lama kita semakin jauh polisi-polisi kita daripada mengangkat mata pelajaran sejarah. Mengangkat mata pelajaran sejarah, mengangkat nilai-nilai sejarah kita, kecuali usaha-usaha yang dilakukan oleh macam inilah. Maksudnya kita buat di media sosial apa semua. Walaupun memang mata pelajaran sejarah adalah mata pelajaran wajib di sekolah, mata pelajaran wajib lulus, tapi sejauh manakah ya kita berjaya membentuk masyarakat ya ataupun anak-anak yang mempunyai jati diri, mempunyai kebanggaan sebagai anak Malaysia dan memahami sejarah kita yang panjang, kenapa kita mempunyai kerencaman kepelbagaian kaum, kepelbagaian agama, kepelbagaian rupa warna kulit. Okey. Ini perlu diajar. Nah, ini pembentukan bangsa, pembentukan negara, jati diri, patriotism, nationalism tak boleh ni diajar dalam mata pelajaran lain. Nilai diri ini kecuali dalam sejarah. Kecuali dalam sejarah, ya. Nilai agama boleh masing-masing. Nilai agama kita mempunyai nilai yang masing-masing, ya. Tapi universal value sebagai kenegaraan dalam konteks negara, hanya mata pelajaran sejarah sahaja yang boleh. Hanya mata pelajaran sejarah sahaja yang boleh memainkan peranan itu. Okey. Baik. Jadi saya kira itulah kot Ada apa-apa soalan yang nak dikemukakan sejam lebih dah ni? Ada orang jadikan alasan Singapura boleh keluar dari Malaysia. Jadi Sabah Sarawak juga boleh keluar dari Malaysia. Ini diutarakan oleh sebahagian kumpulan tuntut Sabah dan Sarawak berapa tahun dulu. Apakah pandangan saya? Ini pandangan, kalau kita nak katalah semua negara, sebenarnya kan saya tak ingat, tapi sebenarnya memang kita mempunyai peruntukan bahawa bukanlah dalam mana-mana negara pun, sebab bila kita nak keluar, kita mempunyai konotasi antarabangsa, mempunyai implikasi antarabangsa. Bukan senang-senang pelakuan untuk pemisahan itu boleh dilakukan. Kalau boleh dilakukan dengan semata-mata referendum, itu saya kira banyak negara-negara dalam dunia ini sudah berpisah. Tapi kerana kita ada United Nations, Pertubuhan Bangsa Bersatu, kita juga mempunyai proses perundingan yang panjang. Di Singapura pada waktu Singapura itu keadaannya berbeza. Keadaannya berbeza, iaitu 60 tahun yang dulu berlakunya itu keadaannya berbeza, sebabnya berbeza. Tapi Sarawak dan Sabah, iaitu golongan yang dikatakan so-called separatist ataupun secessionist ini, mereka tidak mempunyai
ground yang kuat untuk mengatakan kita perlu kuat. Kalau begitu, nanti negeri lain juga boleh claim kami mempunyai sejarah yang berbeza, kami mempunyai sejarah yang berbeza, kami mempunyai apa? Mempunyai pencapaian yang berbeza, yang lebih maju daripada negeri-negeri lain. Kami juga nak keluar sebagai sebuah negeri. Akhirnya kita akan berpecah. Habis semua. Akan berpecah-pecah-pecah. Ini berbeza dengan apa yang berlaku di Soviet Union. Soviet Union, tahun 1990, Soviet Union berpecah menjadi negara-negara yang berasingan. Rusia itu semua apa? Sebab itu perkembangan antarabangsa, jatuhnya ideologi komunisme. Kemudian masing-masing mempunyai budaya yang berbeza. Sebab sebelum itu Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan itu semua termasuk dalam Soviet Union, USSR itu. Cumanya disebabkan mereka itu dicengkam oleh gagasan komunisme, mereka terpaksa berada bersama-sama. Kita, Singapura, Sarawak dan Sabah bukanlah dalam keadaan begitu. Cumanya berlaku suara-suara sumbang. Berlakunya suara-suara sumbang untuk memisahkan itu. Dan segmen manakah? Ini penting. Segmen manakah yang sebenarnya nak membentuk Sarawak dan Sabah ini untuk keluar, menghasut Sarawak dan Sabah secara bersungguh-sungguh nak keluar, segmen mana? Saudara-saudara kalau nak tahu segmen mana yang sebenarnya yang menghasut bersungguh-sungguh untuk memisahkan Sarawak ini dari Malaysia, bacalah. Bermula daripada laporan Suruhanjaya Kobot. Laporan Suruhanjaya Kobot, baca. Saya tak nak sebut di sini sebab ini sangat sensitif. Saya tak nak sebut secara publik. Ya, sebab ini mengundang bahaya terhadap diri saya sendiri. Jadi saya kata nak akses cari laporan Suruhanjaya Kobot dan saudara-saudari boleh faham siapa sebenarnya nak menghasut untuk memecah belahkan perpaduan kita. Kalau kita buat referendum pun saya kira kita akan kekal sebagai sebuah negara yang merdeka. Tapi adakah semua tuntutan di Sabah dan Sarawak itu tidak valid? Ini juga kita kena tengok. Dia ada dua bahagian yang berlainan sebenarnya. Banyak perkara yang dituntut oleh Sarawak dan Sabah itu kerajaan pusat, kerajaan persekutuan ataupun entiti politik yang berkuasa perlu melihat dan menilai semula tuntutan mereka. Ada perkara yang perlu dipenuhi. Ada perkara yang mungkin terlepas pandang. Misalnya pembangunan dan kemajuan yang tidak sama sekata antara sekutuan dan antara Semenanjung dan juga Sarawak dan Sabah. Maka itu perlu dilihat semua. Tidaklah boleh semuanya ditolak. Yang kita kata yang ditolak itu adalah tuntutan untuk secessionis, pemisahan. Tetapi tuntutan untuk hal-hal yang lain perlu dilihat semula supaya pembangunan lebih sekata, lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sarawak dan Sabah. Ya, itu pandangan saya. Okey, segmen tu dari siapa? Tu saya kata boleh baca dari laporan Suruhanjaya Kobot dan juga laporan IGC, Intergovernmental Committee. Dalam itu detail berapa orang, berapa peratus, siapa, diterangkan dalam itu sejelas-jelasnya apa alasan mereka. Tapi saya boleh katakan bahawa laporan Suruhanjaya Kobot menunjukkan peribumi Sabah dan Sarawak menyokong penubuhan Malaysia dan mereka ingin kekal dalam Malaysia. Okey? Siapa? Baca sendiri. Okey. Mungkin satu soalan yang terakhir. Sebelum kita tutup, insya-Allah. Ada satu soalan yang terakhir? Tak ada Tak ada soalan Okey. 10 suku dah. Dah sejam lebih dah ni. InsyaAllah. Baik. Jadi itulah sebenarnya saya nak merumuskan sempena Hari Malaysia kita yang ke-57. Kopiah comel Okey, thank you. Baik. Sebenarnya hari sambutan Hari Kebangsaan. Kenapa kita sebut Hari Kebangsaan? Bukan Hari Kemerdekaan. Ini pun beza. Adakah 20 poin itu perlu dipenuhi? Ya, perlu dipenuhilah. Kalau semuanya itu valid, maka perlu dipenuhi. Dan ini kita serahkan kepada kebijaksanaan pemimpin kerajaan antara pusat dan juga Sarawak dan Sabah untuk menilai semula 20 points itu dan memenuhi permintaan mereka. Itu pendirian saya daripada dulu dan saya kira beberapa pendirian ahli akademik yang lain yang bincang tentang itu. Okey. Apa pandangan saya tentang kenyataan semalam? Apa tu kenyataan semalam? Bahawa kita gagal dalam pembinaan bangsa.
Yalah. Saya tak katalah kita gagal, tapi kita belum berjaya. Mungkin Prof Teo Kok Siong kata kita gagal, tapi saya kata kita belum berjaya dalam pembinaan bangsa. Apa bentuk bangsa yang kita nak sebenarnya? Dan ada yang kata bangsa Malaysia tak boleh nak buat. Ada yang berhujah bahawa bangsa Malaysia ini tak boleh. Mana boleh orang Melayu meninggalkan identiti sebagai orang Melayu. Orang Cina meninggalkan identiti sebagai orang Cina. Orang India meninggalkan identiti. Orang Kadazan, orang Iban meninggalkan identiti sebagai orang etnik masing-masing. Jadi bangsa Malaysia is an invalid idea. Dan bukan. Pada saya, bangsa Malaysia itu valid. Adalah satu idea yang absah, tetapi dengan menjadikan satu elemen paling penting bagi menghubungkan perpaduan. Menghubungkan perpaduan antara negara, antara bangsa dalam negara, atau antara kaum dalam negara kita. Jangan cakap bangsa, tapi antara kaum dalam negara. Itu elemennya bahasa. Bahasa Melayu. Saya masih lagi berpegang kepada satu perkara ataupun satu elemen yang paling penting dalam pembentukan bangsa, iaitu bahasa. Bahasa adalah alat bagi perpaduan. Dalam domain awam, bahasa adalah alat bagi perpaduan. Jadi kita ini datang daripada keluarga apa sekalipun, daripada kaum apa sekalipun, latar etnik apa pun, tapi dalam domain awam, jika kita berhubung antara satu sama lain dalam keseluruhan warga Malaysia ini menggunakan bahasa Melayu, maka itu adalah titik permulaan kita dalam bersatu padu. Tapi malangnya banyak kita dengar di luar sana, ada orang yang tidak mampu berbahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Sebab apa bahasa kebangsaan itu? Bahasa kebangsaan, dia tak kata bahasa rasmi. Dia tak kata bahasa persekutuan. Ini ada perbezaan. Kalau saudara tengok balik, perkara 152, Perlembagaan Persekutuan, dia kata bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Tapi dalam perkara 3 yang ketika menjelaskan tentang kedudukan Islam dalam persekutuan dalam Malaysia, dia menggunakan agama Islam adalah agama rasmi persekutuan. Agama Islam adalah agama rasmi persekutuan. Dia tak sebut agama kebangsaan. Tapi ketika menghuraikan tentang kedudukan bahasa Melayu, dia menggunakan bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu, ataupun sebaliknya lah, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Tetapi bahasa lain boleh digunakan secara free lah, secara bebas. Dan di domain khas, bukan lagi di domain umum. Perkataan bahasa kebangsaan, sebab jadi pada saya, there is a notion of building a nation. There was a notion, mempunyai satu keinginan, satu tanggapan, satu hasrat bagi menumbuhkan satu bangsa pada tahun 1957 itu. Maaf, 1963. Sebelum itu 57 lah. Kemudian pindaan perlembagaan itu 1963 kan, ketika membentuk Malaysia. Memang kita nak bentuk bangsa Malaysia, tapi bahasa adalah tunjang yang pertama. Bahasa adalah tunjang yang pertama. Kemudian kita berkongsi sejarah yang sama. Kita nak bentuk satu bangsa, kita mesti bermula dengan bahasa, kemudian bentuk sejarah. Semua orang menerima sejarah yang sama. Sebab apa sejarah yang sama? Bila kita menghargai sejarah yang sama, struggle, perjuangan yang sama, baru kita akan menghargai bahawa inilah negara aku, inilah bangsa aku, bangsa Malaysia. Tetapi semua kaum perlu mempunyai hati yang besar. Hati yang besar bagi menghargai dan menghormati kaum-kaum yang lain ada di Malaysia ini. Sebenarnya tak susah. Sebenarnya kalau kita faham perlembagaan dan rukun negara, semua selesai. Tapi setakat manakah perlembagaan negara dan juga rukun negara ini dipromosikan dan dikempenkan? Itunya. Baik, satu lagi lah. Tekak pada sakit kan ni? Antara 31.8, 16.9 persekutuan tak dirasai oleh Sabah Sarawak, Hari Malaysia tak dirasai oleh Semenanjung. Saya rasa itulah masalahnya bila kita tak faham sejarah dan tidak diberikan ruang kepada para akademia, para sarjana untuk membincangkan sebenarnya apakah kepentingannya kan. Tarikh-tarikh ini sebenarnya 31 Ogos tarikh kemerdekaan negara kita. Kita perlu bermula begitu. Tidak ada lagi sebenarnya tarikh kemerdekaan Tanah Melayu. Sebenarnya 31 Ogos 1963 adalah tarikh kemerdekaan negara kita. Manakala tarikh pembentukan Malaysia itu, tarikh pembentukan bangsa, kebangsaan itu bermula pada 16 September 1963.
Jadi kita perlu mulalah mempromosikan itu. Kedua-duanya perlu bertolak ansur. Di Sarawak dan Sabah dan juga di Semenanjung. Jadi, kalau ini satu cerita yang lebih panjang lah bagaimana kedudukan Sarawak, Sabah, Tanah Melayu ni ada polemik yang mengatakan bahawa equal partners, kedudukan kami tak merdeka, merdeka secara berasingan. It's a whole new story. It's a whole new story. Kalau kita nak bincangkan, it's another 2 or 3 hours kalau kita nak bincang tentang itu. Iaitu Persekutuan Tanah Melayu merupakan induk ketika itu. Jangan salah faham, kejap lagi kan untuk cerita lain pula. Induk ketika itu sebab Persekutuan Tanah Melayu dah merdeka. Dah sedia merdeka ketika itu, ketika penubuhan Malaysia. Manakala Sarawak, Sabah dan Semenanjung belum lagi merdeka dan berada di bawah Crown Colony, British Crown Colony. Jadi kedudukan itu ketika itu tidak sama. Sebab itu saya kata kita perlu mewujudkan perasaan bahawa sejarah kita bermula pada 31 Ogos 1963 dan kemudiannya diperkukuhkan pembentukan bangsa itu pada 16 September 1963. Jadi naratif itu perlulah diperluaskan dan dikempen. Okey. Itu je Baik. Terima kasih banyak-banyak terhadap terhadap sokongan yang diberikan atas usaha kecil-kecilan saya bagi berkongsi ilmu. Jadi dah lama tak buat dah, ini ialah selepas ni insya-Allah kita kalau ada kesempatan yang lain saya akan datang dengan tajuk yang baru pula lah. Dan 22 hari bulan saya akan ada di Kuala Lumpur untuk membentangkan satu tajuk berkaitan dengan perpaduan antara wilayah dan juga kaum di Malaysia di sebuah hotel. InsyaAllah kalau ada kesempatan boleh datang, tapi tak tahulah dia terbuka kepada umum ke ataupun dia kumpulan khusus. Baik, itu je sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Malaysia yang ke-57. Semoga kita kekal aman, kekal merdeka, progresif dan bersatu insya-Allah. Okey. Tinggalkah persengketaan antara kita berkaitan dengan isu siapa yang lebih besar, siapa yang lebih hebat, siapa merdeka dulu, siapa yang tak merdeka. Kita anggap bahawa 31 Ogos adalah permulaan kemerdekaan kita. Mula tarikh kemerdekaan kita 31 Ogos, kemudian pengukuhan negara bangsa kita berlaku pada 16 September 1963. Kita ada 2 tarikh yang besar. Okey, 2 tarikh yang besar. Belajarlah untuk menghargai sejarah. Yang sebenar-benar sejarah bukan berdasarkan sentimen dan emosi semata-mata. Okey? Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.